Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-131 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan kebaikan manfaat buat setiap daripada kita. Moga-moga dengan pertemuan ini ada zikir doa yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang saya nampak diorang komen. Moga-moga ukhuwah ini berkekalan. Ada Zimah Don, Hardi Suhaimi, Azima, Nurazia Mukhtar, Habibah Abdul Aziz, Nuraini Muhammad Teb, Wu Aini, Wan Ismail Wan, Abdullah Kamaruz Zaman, Zaliha Kamaruddin, Mazna Ahmad, Ana Sukaimi, Anita Maizan, Nur Hayati Yahya, Ruziah Ma'arub, Salabiyah Sa'ad, Aisyah Uthman, Muhammad Badrul Syam, Hazita Ya'qub, Zainur Rafa, Zaliha Kamaruddin, Aminah Hitam, Rani Idris, Ummi Zayhadi, Khatijah Nayan, Firda Hani, Nur Hayati Yahya, Ninda Anis, Fauzan Muhammad, Ana Sukaimi dan Virta Delima, Tuan Nurahim Syarif, Kamiza Muhammad Amil, Nazifah Abdullah, Rosnah Syarif, Zainab Mahmud, Nur Zaidah Jailani, kemudian Muslimah Mahmud, Aini Osman, Ayahman, Hasiyah Nun, dan juga sahabat-sahabat ahlan-ahlan Salina Muhammad Nur, Karimah binti Abu Bakar, Yaya Lia, Tumirah Damiri, Kamaria Harun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan manfaat. Sengaja saya baca nama-nama. Moga-moga kita boleh saling kenal walaupun tak pernah berjumpa. Sebab kadang-kala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu siapa yang pergi dahulu. Lalu kalaulah pada waktu itu kita kenal walaupun daripada sudut nama, kalaulah ada di antara kita yang pergi dahulu, moga-moga kita boleh saling tolong mendoakan antara satu sama lain insya-Allah. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat 176, riwayat yang ke-226. Saya harap sahabat bantu catat di ruang komen untuk mempermudahkan rakan sahabat-sahabat kita yang lain. Lalu kita dah tiba muka surat 176, riwayat yang ke-226. Riwayat yang ke-226. Lalu terima kasih kepada yang bantu catat di ruang komen. Ahlan-ahlan, ada yang kata jelas daripada Sungai Petani Kedah. Terima kasih di atas feedback yang diberikan. Terima kasih semua. Okey, lalu saya harap internet saya adalah elok, suara saya adalah jelas, audio dan video saya adalah jelas. Ini adalah antara amalan yang kebanyakan daripada kita dah amal. Kebanyakan daripada kita dah amalkan amalan ini. Maka Imam Nawawi membawakan riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, jom kita lihat. Warawaina, dan kami telah riwayatkan fi kitab, dalam kitab At-Tirmizi dan juga Ibnu Sunni,
dengan sanad yang ada di dalamnya kedaifan daripada Ma'qil bin Yasar. Namun kita telah sebutkan bahawa riwayat-riwayat yang daif boleh diamalkan, bahkan ijma' kesepakatan para ulama pada sesuatu yang berkaitan fadilat dan kelebihan. Imam Nawawi rahimahullah telah terangkan pada muka surat pada awal tempoh hari, yang mana tajuknya kita telah baca, pada muka surat 58, fasal menerangkan tentang beramal dengan hadis daif di dalam bab fadailul a'mal. Lalu pada muka surat 58, Imam Nawawi telah bawakan kesepakatan para ulama daripada kalangan ulama hadis dan juga ulama fiqh pada muka surat yang ke-58. Maka di sini kata Imam Nawawi, yang riwayat amalan ini ada dalam Jami'ut Tirmizi dan juga dalam kitab Ibnu Sunni, bahawa baginda Nabi SAW bersabda. Apakah sabdaan baginda? Sabda Nabi SAW, man qala hina yusbih thalatha marrat. Sabda Nabi, sesiapa yang mengucapkan sebanyak 3 kali pada waktu pagi. Pada terjemahan itu kena tambah waktu pagi, kerana adanya perkataan yusbih. Siapa yang mengucapkan sebanyak 3 kali, tambahkan pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Lalu ada terjemahan waktu pagi di situ, kerana riwayat menyebut yusbih. Lalu sabda Nabi, barang siapa yang membaca 3 kali pada waktu pagi, nak baca apa? Jom, inilah dia. Sama-sama sahabat ikut, walaupun sahabat-sahabat dah hafal. Dan kita boleh baca terus untuk petang ini kalaulah kita belum baca, kerana zikir ini juga untuk waktu petang. Lalu nak baca apa? A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Adakah sahabat-sahabat ikut? Jom kita baca sama-sama 3 kali. Kali kedua, A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Yang kali ketiga, A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Lalu sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini 3 kali pada waktu pagi, nanti di hujung riwayat disebutkan juga pada waktu petang. Dan kemudian selepas membaca A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim 3 kali, nak baca apa? Sabda Nabi SAW, wa qara'a. Apakah terjemahan A'udzubillah? A'udzu, aku berlindung, billah, kepada Allah, as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada siapa? Min, daripada asy-syaitan, daripada syaitan, ar-rajim, yang tercela, daripada syaitan yang direjam. Bila dah baca A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim 3 kali, kemudian baca apa? Maka sabda Nabi SAW, dan kemudian membaca 3 ayat daripada suratul Hasyr. Wa qara'a 3 ayat min suratil Hasyr. Itulah 3 ayat yang terakhir daripada suratul Hasyr. Lalu dalam riwayat ini tak disebut apakah ayatnya, tapi kita buka Al-Quran pada 3 ayat terakhir daripada suratul Hasyr. Kita lihat muka surat yang ke-548. Muka surat, kalau dalam Al-Quran, muka surat 548. Muka surat 548 pada ayat yang ke-21. Lalu mohon sahabat-sahabat catat, muka surat 548 pada surah yang ke-59 Al-Hasyr, pada riwayat yang pada ayat yang ke-21, pada ayat yang ke-21. Lalu sahabat-sahabat pun boleh buka dan kita baca sama-sama pada petang ini, kerana kita nak amalkan terus. Mungkin ada yang dah baca sebelum perkongsian tadi, tapi kita nak baca sama-sama kepada yang belum. Maka apakah ayatnya? Ayat ni kebanyakan daripada kita dah hafal. Maka macam mana kita baca tadi? A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim 3 kali. Kemudian terus baca
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Lalu inilah amalan dia. Baca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali dan kemudian membaca 3 ayat yang terakhir daripada suratul Hasyr, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Adakah sahabat-sahabat dah baca? Okey, maaf tidak ada Quran. Tak mengapa, nanti kejap lagi baca. Kerana dalam kereta, moga Allah permudahkan. Tapi nanti kena baca bila sampai rumah ataupun sampai nanti baca. Ataupun nanti bila dah habis kelas, maka buka Google search suratul Hasyr ayat 21 hingga 22. Nescaya akan keluar lau anzalna hadzal Quran. Maka ini adalah amalan yang ke-226, muka surat 176. Apakah kelebihan dia? Yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali disusuli dengan 3 ayat terakhir daripada suratul Hasyr. Sabda Nabi SAW, wakkalallahu ta'ala bih 70,000 malak. 70,000. Apa dia? Kejap lagi kita baca. Yusalluna alaih hatta yumsi. Orang yang baca ni pada waktu pagi, sabda Nabi SAW, Allah akan mewakilkan. Wakkala, mewakilkan. Apakah maksud mewakilkan? Allah akan appoint, Allah akan menetapkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya kepada 70,000 malaikat yang akan berselawat. Apakah maksud malaikat berselawat? Maksudnya mendoakan. Kita dah banyak kali dengar pada tafsiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apakah maksud bila apa dimaksudkan dalam al-Quran Allah berselawat? Apakah maksud bila malaikat berselawat? Maka maksud malaikat berselawat adalah malaikat mendoakan. Lalu Allah akan jadikan 70,000 malaikat mendoakan untuk orang tersebut sehingga waktu petang. Sabda Nabi SAW, wa in mata fi dhalikal yawm mata syahida. Dan apabila seseorang itu meninggal dunia pada hari tersebut, pada siang hari tersebut, nescaya dia akan meninggal dunia dikira sebagai syahid. Maksudnya syahid akhirat, tetap perlu dimandikan dan dikafankan dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, wa man qalaha hina yumsi. Dan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu petang, maka dia juga akan mendapat kelebihan yang sama. Lalu orang yang membaca zikir ini, kelebihannya adalah pada waktu itu akan ada 70,000 malaikat mendoakan dia. Dan pada waktu itu akan, jika dia meninggal dunia, maka dia dikira sebagai syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tanya 3 ayat ataupun 4 ayat akhir. 3 ayat akhir. 3 ayat akhir. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak mudah bukan? Amalan ni nampak mudah. Bahkan kita dah belajar, bayangkan 226 riwayat. 226 riwayat. Yang kebanyakannya nampak mudah. Tetapi daripada 226 riwayat yang kita telah belajar, yang kebanyakannya berkaitan dengan zikir dan doa, berapa yang kita dapat amalkan? Lalu nampak mudah.
Tetapi bimbingan untuk melakukannya adalah bimbingan daripada Allah. Dan sebab itu kita sentiasa minta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak minta Allah bimbing kita. Allah beri petunjuk kepada kita. Allah pilih kita. Allah kurniakan kekuatan kepada kita. Ganjarannya besar. Bahkan kebanyakan amalan-amalan yang lain yang kita dah belajar, ganjarannya besar. Tetapi berapa banyak yang kita telah berjaya untuk amalkan. Moga-moga kita mendapat kekuatan untuk mengamalkannya. Dan ini kalaulah contohnya kita baca dari dalam ratib al-attas, zikir ni dah memang ada, ataupun kalau kita baca dalam sebahagian himpunan-himpunan zikir yang lain, zikir ini dah memang ada. Maka inilah riwayat yang ke-226, apabila dia membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, dan pada waktu itu membaca juga akan penghujung suratul Hasyr. Dua kelebihan dia, ada malaikat yang mendoakan dia, bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 100, tetapi untuk muliakan orang yang istiqamah mengamalkan ini. Sabda Nabi SAW, 70,000 malaikat mendoakan dia. 70,000 malaikat mendoakan. Hari ini kita nak dapat pujian, kata-kata baik daripada seorang manusia ataupun daripada 10 manusia, nak dapat dia punya pujian, dia punya like, dia punya kata-kata indah tentang kita, apa yang kita sanggup buat? Hari ini macam mana manusia sanggup buat macam-macam untuk mendapat perhatian. Macam-macam untuk mendapat perhatian. Teringat saya tentang nasihat dan juga tentang amalan salah seorang daripada ulama terkenal Afrika Selatan yang baru meninggal beberapa hari yang lalu, yang mana beliau dikenal sebagai Mufti Taha Karan, yang mana saya ada sharekan tentang gambar, dan beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Antara adab luar biasa Mufti Taha Karan yang menjadi sebutan, yang menjadi perhatian para ulama se-Afrika dan juga kami yang pernah belajar dan menuntut di sana, adalah Mufti Taha Karan ini, apabila dia mengutarakan pandangan dia, dia selalu sebut, mungkin pandangan orang lain adalah lebih benar daripada aku, dan mungkin pandangan aku adalah salah. Dia selalu sebut begitu. Namun ini adalah pandangan yang aku rasa betul. Dia tak ada paksa orang untuk pada waktu itu ikut pandangan dia, ataupun ikut dia punya pandangan. Tak ada. Dia selalu sebut, mungkin orang lain lebih betul pandangannya daripada aku, dan mungkin aku salah pada pandangan ini. Dan inilah akhlak luar biasa yang ada pada beliau, yang mana sebenarnya sangat suka kita nak jumpa pada ilmuwan pada zaman ini. Illa Masya Allah, yang mana kebanyakan orang bila dia mengutarakan pandangan dia yang betul, dan kadangkala yang lagi tak sepatutnya, bila dia mengutarakan pandangan, dia merendah-rendahkan pandangan orang lain. Pada waktu itu memperlekehkan pandangan orang lain. Pada waktu itu memalukan pandangan orang lain. Maka ini adalah akhlak luar biasa Mufti Taha Karan, yang mana beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu, dan moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati beliau. Namun beliau seorang yang sangat luar biasa. Kalaulah sahabat-sahabat pernah dengar tentang tentang Darul Ulum Deoband, salah satu daripada institusi pengajian yang lama, yang terkenal di Afrika Selatan, Darul Ulum Deoband. Beliau merupakan salah seorang best student yang terbaik, kerana ingatannya yang sangat luar biasa. Ingatannya sangat luar biasa. Dia kalau duduk depan-depan dengan kita ni, dia boleh tulis syair bahasa Arab. Berapa banyak ribuan syair yang beliau hafal. Seorang yang sangat-sangat luar biasa, ilmuwan yang sangat hebat. Moga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di kalangan orang-orang yang Allah redai, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan pemergian beliau menjadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada beliau. Lalu ini kata-kata dia.
Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kata-katanya tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu antara kata-kata beliau. Okey, antara kata-katanya dia selalu sebut bila dia bagi pandangan, bila ada orang tanya, wallahu alam, I could be wrong, but my humble opinion is so and so. Again, I could be wrong. Dia selalu sebut begitu. Bila ada orang tanya pandangan, apa pandangan mufti, dia antara mufti yang dilantik oleh MJC, salah satu daripada persatuan ulama di South Africa. Lalu beliau selalu sebut, dia selalu sebut, bila orang tanya pandangan, dia selalu sebut, wallahu a'lam, I could be wrong, but my humble opinion is so and so. Again, I could be wrong. Maka ini adalah antara sifat tawaduknya yang sangat luar biasa, dan sangat tak pernah mendengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sangat tak pernah mendengar kata-kata dia menceritakan buruk tentang tentang mana-mana ulama yang lain, mana-mana ilmuwan yang lain. Yang mana beliau selalu bila beliau dijemput dalam satu contohnya grup WhatsApp yang ada tentang tentang ulama-ulama South Africa ataupun sebagainya, beliau selalu tolak dengan lembut. Dia kata, aku tak nak nanti kalaulah ada dalam grup-grup seperti ini kadang-kala ada cerita buruk tentang mana-mana orang yang lain, maka pada waktu itu aku tak nak mendengar dan tak nak terlibat. Seorang yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah Mufti Taha Karan. Mufti Taha Karan. Okey, lalu daripada sini kita belajar tentang akhlak, tentang tentang adab dengan ilmu dan sebagainya. Okey, lalu kita dah belajar dah satu amalan, riwayat yang ke-226. Jom kita lihat riwayat yang ke-227, yang mana amalan ini ada juga dalam Al-Wiridul Latif, telah dikumpulkan. Maka pada riwayat yang ke-227, muka surat 177. Lalu sahabat-sahabat baca tak tadi? A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim 3 kali, disusuli dengan suratul Hasyr pada penghujung suratul Hasyr 3 ayat. Ada 2 kelebihan yang Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi tadi. Okey. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lihat riwayat yang ke-227. Ini pun adalah antara amalan yang terkenal, amalan yang ada dalam Al-Wiridul Latif dan juga amalan-amalan yang lain. Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, iaitu Amalul Yawmi wal Lailah, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya, yang mana ayahnya berkata, baginda Nabi SAW telah mengutuskan kami dalam satu pasukan dan memerintahkan kami supaya menjaga bacaan ini pada waktu pagi dan petang. Apakah bacaan ini? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat mengamalkan dan juga dapat mengetahui tentang zikir-zikir pagi dan petang serta zikir-zikir daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi suruh baca pada waktu pagi dan petang. Ianya adalah daripada penghujung suratul Mu'minun, seperti mana yang kita nampak ayat yang ke-115. Ayat yang ke-115 daripada suratul Mu'minun. Kalaulah sahabat-sahabat nak buka daripada Al-Quran, ianya ada pada muka surat 349. Ianya ada pada muka surat 349. Okey. Lalu dalam kitab Ibn Sunni, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya, kata ayahnya, bila Nabi hantar kami dalam satu ekspedisi, dalam satu pasukan, Nabi SAW perintahkan kami untuk menjaga amalan ini pada waktu pagi dan petang. Apakah dia? Itulah dia surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-115 pada muka surat 349. Pada muka surat 349. Maka di sini ayatnya berbunyi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, ataupun kita baca pelan-pelan, mohon sahabat-sahabat ikut. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un.
ayat 115. Lagi sekali kita baca. Afa hasibatum. Apakah terjemahannya? Allah bertanya, adakah kamu menyangka annama, sama-sama sahabat ikut, annama, sesungguhnya, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, abatha, sia-sia tanpa sebarang tujuan, wa annakum, dan adakah kamu menyangka sesungguhnya kamu, ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak akan dikembalikan. Adakah kamu sangka macam tu? Kamu ini diciptakan sia-sia. Adakah kamu menyangka kamu tak akan dikembalikan kepada kami? Tidak. Jawapannya kita semua dah tahu, kita diciptakan bukanlah sia-sia. Sebab itu Allah terangkan pada surah Az-Zariyat bahawa Allah menciptakan kita untuk kita memperhambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan adakah kita menyangka yang kita tak akan kembali kepada Allah? Tidak. Kita pasti, kita yakin, bahkan itu adalah salah satu daripada rukun iman kita, yang kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi suruh untuk baca ini pada waktu pagi dan petang. Sebahagian daripada para ulama menggalakkan untuk baca ayat ini sampai habis surah. Kerana pada waktu itu tinggal lagi 2 ayat untuk habiskan surah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lalu dalam riwayat ini disebutkan sekadar ayat 115. Namun sebahagian para ulama menggalakkan untuk kita habiskan sampai habis surah Al-Mu'minun, kerana baki hanya lagi 2 ayat sahaja. Lalu daripada ayat 115 sampailah kepada ayat yang ke-118. Kerana ayat 118 itu pun adalah doa. Rabbighfir, ya Allah ampunilah, warham, kasihanilah, wa anta khairur rahimin, dan dikaulah zat yang sebaik-baik daripada kalangan yang mengasihani. Maka ini adalah riwayat yang ke-227. Lalu catat di situ sebaik-baiknya sampai kepada akhir surah Al-Mu'minun. Kerana ada juga doa di situ. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi, sebarluaskan. Jom kita lihat. Apa kata Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu? Maka kami pun membacanya. Bila Nabi suruh baca waktu pagi dan petang, kami pun baca. Sehinggalah kami mendapat harta rampasan perang dan kami pulang dengan selamat. Lalu sebab itu kelebihan zikir ini, kata para ulama, adalah barang siapa yang mengamalkan dia dengan istiqamah, Allah akan membuka pintu rezeki untuknya, dan Allah akan memelihara dan menganugerahkan afiah, keselamatan untuknya. Maka ini adalah riwayat yang ke-227. Riwayat yang ke-228. Apakah yang ada pada riwayat yang ke-228? Ini adalah doa dan juga zikir yang kita biasa dengar dan juga kita biasa amalkan juga. Lalu apakah sumbernya? Apakah dalilnya? Kata Imam Nawawi, riwayat yang ke-228. Lalu kita dah belajar dah 2. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim 3 kali, dan kemudian ditambah dengan penghujung suratul Hasyr, ada 2 kelebihan di situ. Kemudian penghujung surah Al-Mu'minun ayat 115 ada 2 kelebihan di situ. Dan kemudian riwayat yang ke-228. Riwayat yang ke-228. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Riwayat yang ke-228. Dalam kitab itu juga, maksudnya kitab Ibn Sunni, Amalul Yaumi wal Lailah, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini pada waktu pagi dan petang. Apakah doa yang Nabi baca pada waktu pagi dan petang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membaca, Allahumma inni, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni as'aluka
min faj'atil khair. Riwayat ini disebut dengan faj'ah. Ada juga riwayat dengan fuja'atil khair. Fa berbaris depan, jim berbaris atas. Dalam riwayat ini, cetakan ini disebut dengan faj'ah. Fa berbaris atas dan jim pada waktu itu sukun. Lagi sekali kita ulang. Allahumma inni as'aluka min faj'atil ataupun fuja'atil khair wa a'udzubika min faj'atish ataupun fa berbaris depan, jim itu berbaris atas, fuja'atish syar. Lalu Nabi membaca doa ini pada waktu pagi dan petang. Lagi sekali kita baca Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Ini adalah antara zikir yang mana terkenal dan biasa diamalkan. Namun kalaulah ada yang kali pertama, tak mengapa, jom kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atish syar. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta, memohon kepadamu, min, daripada faj'atil khair, kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Kebaikan yang datang tiba-tiba. Kita tak sangka pada waktu itu, kita tak pernah tahu tiba-tiba datang kebaikan. Kenapa kita minta kebaikan yang datang tiba-tiba? Kebaikan yang datang tiba-tiba menjadikan manusia itu lebih menghargainya dan pada waktu itu menzahirkan syukur, bersikap hamba dan mendatangkan gembira pada perasaan dan hatinya. Tiba-tiba datang dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Dan kita minta juga wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah, min, daripada faj'ati syar, daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Ini pun kita tak nak. Keburukan yang kita tak sangka, benda yang tak baik yang kita tak sangka, yang datang secara tiba-tiba. Lalu Nabi SAW membaca ini pada waktu pagi dan petang. InsyaAllah kita akan sambung daripada riwayat 229 esok. Ada 3 amalan pada hari ini. Apakah dia? Itulah daripada riwayat Tirmizi, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim 3 kali, disusuli dengan penghujung suratul Hasyr. Kemudian yang kedua, kita telah belajar dalam riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah berkenaan tentang membaca ayat 115 daripada suratul Mu'minun, dan ada sebahagian ulama menggalakkan untuk dibaca sampai ke hujung suratul Mu'minun. Dan yang ketiga juga dalam kitab Ibnu Sunni, iaitu doa yang mana pendek tetapi makna menarik. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atish syar. Alhamdulillah, kita telah selesai perkongsian pada petang ini. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kepada para sahabat yang bersama. Jika ada ingin daripada para sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen yang telah dipinkan. Terima kasih kepada semua yang bersama, yang mendoakan, yang melapangkan masa, dan juga kepada sahabat-sahabat yang mana ada yang tadi hantar star dan sebagainya. Saya tak sempat nak ucapkan terima kasih ketika mana di pertengahan perkongsian. Moga Allah membalas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz untuk perkongsian sirah di sana. Jumpa lagi.